Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Selamat datang ke Top 10 Movies 2024 dan juga 25. Kali ini kita akan bincang tentang Top 10 Great Movies of 2025, which is, kalau korang datang ke sini untuk mengetahui filem yang mana paling gempak daripada pilihan Zaf, silakan tonton. Tapi korang jangan take it serious. Okay, aku bukanlah penonton. Aku hanyalah penonton biasa. Aku bukanlah pengkritik. Aku bukanlah pembikin filem. Aku tak ada terlibat mula industri filem. So, aku hanya berkongsi pendapat aku daripada pandangan marhen ini, sekadar filem-filem kegemaran aku, 10 filem kegemaran aku di luar negara. Okay? So, untuk filem-filem di luar negara ni, aku buat list almost 400 filem yang aku tengok untuk 2 tahun berturut-turut. Dan aku rasa macam ada, walaupun top 10 saja, tapi ada beberapa filem yang tak masuk dalam carta top 10 aku, yang aku rasa perlu diberikan satu perhatian juga. Okay? Diorang ni tak, yang dua filem yang tak masuk dalam carta bukan sebab dia tak bagus, tapi sebab isu yang dimainkan sangat best dan bagi aku memang above Infinity Stars. Tapi ada juga filem-filem yang berada di tangga yang ke-11 hingga ke-11, 12, 13, 14, 15. Ada 5 filem yang berada di tangga yang ke-11 hingga ke-15. So filem-filem yang berada di tangga yang ke-11 hingga 15 adalah filem Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, Tinggal Meninggal, Housemate, Agak Lain Menyala Pantiku dan juga Good Fortune. Okay? Dan juga 2 filem yang aku rasa macam lebih daripada Infinity Stars. Obviously The Voice of Henry Jab, korang tengok Kapal Wagam, memang baru keluar. Benda tu memang sangat meruntunkan hati. Dan juga Syurga di Telapak Kaki Ibu, sebuah filem tentang perjalanan anak yang cuba membawa mak dia untuk pergi menunaikan haji. So macam benda tu bagi aku mind blown. Okay, dah letak ke tepi filem-filem yang berada di luar daripada top 10 ni. Mari kita pergi ke list top 10 movies, top 10 great movies 2025. You guys ready? Pada tangga yang ke-10 adalah filem Thunderbolts, sebuah filem MCU. Bagi aku ini adalah gabungan orang-orang yang tidak dimahukan oleh anyone. It's an outcast, tapi diorang gabungkan filem ini, menampakkan dia punya chemistry di antara satu sama lain tu membuatkan kau lebih enjoy tengok filem ni. Sebab dia memang tak matching langsung, tapi somehow fits into one film. Dan perjalanan filem dan filem ini juga membanggakan Malaysia juga. Ada ni feature Menara 118. Okay, so benda-benda itu semua dan juga jalan MCU yang ni, this is one of the films yang daripada MCU yang bagi aku memang bagus. Okay, tak seperti sebuah lagi filem pada tahun 2025 tu. So di tangga yang ke-10 adalah filem Thunderbolts. Next, di tangga yang ke-9 adalah filem Superman. A new rendition untuk Superman yang diarahkan oleh James Gunn. Walaupun ramai orang mengecam filem ini, tapi bagi aku it's a good take on Superman dengan arah yang kelainan. Sebab kita dah terlalu muak dengan Superman version yang sangat-sangat serius dan tak fun. Tiba-tiba untuk Superman kali ni memang sangat-sangat berlainan dengan version-version sebelum ni. Jalan cerita yang sangat menarik dan baru. Sebenarnya dia tak recycle benda-benda yang selama ni kita tahu Superman lawan benda yang sama je, manjang, benda yang sama dan sopuk yang terlalu overpowered. Tapi kali ni dia telah tone down sikit dan lebih related kepada rakyat Malaysia, bukan rakyat Malaysia, rakyat bumi. Okay, penduduk bumi. So bagi aku it's a good take untuk Superman. Dan aku tak sama untuk Supergirl nanti. Okay, di tangga yang ke-8 pula adalah filem How to Train Your Dragon, sebuah filem adaptasi daripada animation. Obviously animasi dah best gila babi. Tak sangka pula dia buat live action menjadi pula tu kan, dengan the quirkiness, dengan sifat yang sangat-sangat comel, toothless dan juga chemistry dia dengan watak utama dia memang membuatkan kau akan teringat filem ini sampai bila-bila. Dia macam kadang-kadang bila kau buat animasi, kau buat live action, benda tak jadi tau, benda tu jadi turn off. Tapi filem ini berjaya mengembalikan that essence. Dia tak ubah apa-apa, dia tiru sebiji tapi dia enhance dari segi visual dia. Memang tip top. Okay, di tangga yang ke-7 pula adalah filem The Bad Guys 2. Okay, sequel kepada filem animasi favourite aku juga, which is sekumpulan haiwan-haiwan yang sebelum ini memang merupakan seorang perompak yang sangat-sangat handal. Tiba-tiba untuk kali yang kedua diorang dah insaf, tapi ada orang lain yang menyamar jadi diorang. So apakah yang terjadi selepas tu, korang kena tengok sendiri. The Bad Guys 2. Okay, di tangga yang ke berapa dah ni? Di 7. Okay, di tangga yang ke-6 pula adalah filem Sinners, sebuah filem horror musical dan juga horror kot. Okay, horror lah kan. So filem Sinners bagi aku berjaya mendapat tempat di hati aku sebab filem ini punya gabungan visual
lakonan dan juga sound mixing dan juga audio dan juga soundtrack was way out of this world. Okay. Apa ni tentang Sinners ni aku nak goreng. Aku tak tahu nak goreng apa ni tentang Sinners ni. Michael B. Jordan berlakon sebagai sebagai twins dalam filem ini juga menampakkan credibility dia sebagai seorang pelakon memang sangat-sangat overwhelming. Dan juga part horror filem ini pun sangat-sangat genius sebab aku suka filem-filem horror daripada US yang ke arah vampire ni. Aku sangat suka dengan konsep tu. Tapi kalau kau nak buat version sekarang ni memang sangat susah, dan Sinners berjaya membawa that topic of vampires into 2025 punya version kan. So good job Ryan Coogler. Cek sembang macam member-member kan. Anyway, di tangga yang kelima pula adalah filem Bring Her Back, sebuah filem horror. Banyak agak filem horror dalam carta tu. Iaitu Bring Her Back, sebuah filem yang kau tengok trailer kau tak faham, kau tengok poster pun kau tak faham. Bila kau tengok dia jadi macam what the fuck. Bila aku tengok filem ni dekat, aku tengok kat mana, dekat Pawagam lah. Dan dia kena cut, ada banyak kena cut. So bila aku tengok kat streaming, and I was like, uish, patutlah kena cut. Level macam tu tau. Dia macam uish. Obviously korang akan teringat dengan scene pisau di dapur tu. Aku tak boleh nak brain lah. Benda tu macam terlalu nampak real sampai aku rasa macam dia orang ni betul ke berlakon ni. Dan jalan cerita dia yang sangat menarik. Konsep kita ingatkan macam cult, rupanya tidak. Kita ingatkan macam kerasukan, rupanya tidak. Tapi ends up benda tu jadi macam mind blowing. Aku still teringat sampai sekarang ni. Bring Her Back pada tangga yang ke-5. Next, di tangga yang ke-4 pula adalah filem Zootopia 2, which is animation paling favourite aku. Walaupun dah bertahun daripada filem Zootopia yang pertama, tapi bila dia buat sequel memang lagi berkali ganda lebih fun, lebih action pack, lebih chemistry wise dia memang marvelous lah. Aku sangat suka filem Zootopia ni sebab dia membuatkan dia lebih explore kepada karakter-karakter yang pada first film kita tak perasan pun dia tak ada. Okay, filem sequel pula kita baru perasan dia tak ada pada first film. Dan bila kita tengok yang second film dah ada post credit macam, oh ada lagi lah haiwan yang tak ada dalam filem ni. Mari kita nantikan filem Zootopia yang ketiga pula. Okay, maybe after this. So Zootopia di tangga yang keempat. Di tangga yang ketiga pula adalah filem horror lagi, iaitu filem Weapons. I was not, semua filem unexpecting. Bila aku tengok filem ni, the first intro sahaja adalah the trailer. You have no idea what is going on after that. Bila kau tengok trailer, kau ingatkan kau dah faham dah the whole story. Ingatkan trailer dah tunjuk the whole story. No, itu hanyalah dalam 5 minit pertama. Macam, apa yang akan jadi lepas ni? So benda tu memang sangat-sangat. Dan dia juga ada lebih kurang 3 ke 4 ke 5 perspektif yang berbeza. Dan macam mana kelima keempat perspektif ni berjaya digabungkan pada penceritaan penghujung filem dan memberikan payoff yang sangat awesome. Bagi aku jalan cerita dia lah sangat menarik dan konsep itu. Okay, so korang kena tengok filem Weapons ni. Okay, di tangga yang kedua pula adalah filem MCU lagi, iaitu the filem The Fantastic Four First Step. Satu cerita di mana dia telah mengalihkan perhatian kita daripada World 616 MCU. Kita pergi ke universe lain, di mana di universe itu sahaja ada satu superhero, iaitu The Fantastic Four. So version kali ni memang sangat-sangat original dan sangat berbalik ke comic book. Dan bagi aku it's quite refreshing lah. Setelah kau telah berpuluh, aku sudah 30 lebih filem MCU, and kau rasa macam kau kadang-kadang kau dah letih dengan jalan cerita yang lebih kurang sama je. Tapi kali ni sangat berbeza sebab dia ada involvement of the future of MCU. So benda tu memang it's one of the few films yang kau kena tengok untuk kau layan MCU. Okay, tapi kalau kau tak pernah tengok MCU yang sebelum ni, kau boleh enjoy Fantastic Four sebab dia origin story. Dia daripada zero di universe yang lain. Kau tak perlu tahu pun MCU lain untuk mendapati filem The Fantastic Four First Step ni. Okay, so obviously kalau Fantastic Four dah berada di tangga yang kedua, filem yang pertama apa kan? Filem yang pertama ada nombor 1 juga, iaitu F1. Sebuah filem action racing yang dia membuatkan aku teringat Gran Turismo. Tapi kali ni lebih serius sebab dia at stake. Dia melibatkan nyawa dan lebih higher. Aku tak boleh brain lah. Aku sangat suka. Walaupun okay, Apex GP ni tak wujud pun. Tapi bila kau tengok filem ni, kau jadi macam
dia memang ambil real life punya team ke apa ni kan. Tapi bila in reality tak ada. So dia berjaya menghasilkan satu fictional punya team Apex GP ni dan berjaya masuk ke dalam F1. Kau nampak macam real gila. So aku sebelum ni tak pernah tengok pun F1. Aku tak pernah tahu pun. Bila aku tengok filem tu sampai aku believe yang Apex GP ni memang wujud. F1 berada di tempat yang pertama aku. Aku akan tengok filem ni anytime, anywhere. Memang aku enjoy tengok filem ni tanpa rasa bosan. Okay. So that's it. Top 10 great movies of 2025 aku. Selepas ni kita akan tengok top 10 filem gempak 2025 aku. So apakah filem kegemaran korang, filem luar negara, okay, yang korang suka? Cuba listkan kat bawah, kat bahagian komen daripada nombor 1 sampai nombor 10. Okay, itu saja. Nantikan top 10 movies, top 10 filem gempak 2025 dan juga top 10 filem sampah 2024 dan juga 2025 selepas ini. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflo yang akan datang. Thank you.